Apa itu rasuah? Rasuah adalah penerimaan atau pemberian sopan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu. Upah yang diberikan kepada individu tersebut adalah ganjaran kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Rasa di kalangan penjama awam semakin meningkat saban hari. Artikel yang dipetik daripada surat khabar ini membuktikan bahawa kes rasuah di Malaysia semakin berleluasa. Dan apakah kesan daripada amalan rasuah tersebut terhadap rezeki yang bakal kita perolehi? Tanpa melengahkan masa, marilah kita menonton dan mengambil iktibar daripada kisah yang kami sediakan ini. Wah, banyak ni untung saya. Tak rugi buat macam ni. Kena buat lagi. Hello, Assalamualaikum, Dek. Dek? Oh, Dek. Apa yang awak buat ni? Awak tak nampak ke ada customer di sini? Bos. Maaf, saya tak perasan ada pelanggan di sini. Sebentar ya, Puan. Maaf ya, Puan, atas kesilapan saya sebentar tadi. Boleh Puan nyatakan apa yang boleh saya bantu Puan? Tak apa. Ni, makcik nak buat permohonan ni. Boleh adik tolong makcik? Boleh sahaja. Sebentar ya, Puan. Saya akan menyimak dahulu sistem permohonan bantuan tersebut. Oh, baiklah. Nampaknya sistem tergendala. Saya boleh menggunakan kesempatan ini untuk meminta wang pendahuluan daripada makcik. Saya memang bijak. Dek, ada apa-apa masalah ke? Sepertinya sukar untuk saya membuat permohonan makcik ni. Makcik harus memberikan wang pendahuluan kepada saya agar saya dapat membuat permohonan ini dengan cepat dan mudah. Oh, begitu. Makcik tak tahu pula permohonan ini memerlukan wang pendahuluan. Setahu makcik, permohonan ini percuma. Untuk melakukan permohonan bantuan ini memang tidak perlu membuat sebarang pembayaran. Tetapi makcik membuat permohonan terlalu lambat. Maka wang pendahuluan diperlukan supaya urusan permohonan dapat dilakukan dengan lebih segera. Oh, baiklah. Jadi berapakah nilai jumlah wang pendahuluan yang perlu makcik bayar? Apa ni awak? Dari luar lagi saya dah dengar awak kata kita perlukan wang pendahuluan. Sejak bila kita ada memerlukan wang pendahuluan untuk kerja ini? Setahu saya memang tidak ada. Bos? Ini... Apa ini? Apa yang awak lakukan ini adalah satu rasuah dan rasuah adalah satu jenayah. Adakah awak ingin saya melaporkan awak kepada SPRM atas perbuatan awak ini? Rokiah binti Samad, kamu disabitkan jenayah dengan kesalahan meminta rasuah. Berdasarkan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, Seksyen 16 dan 17A, kamu akan dipenjarakan selama 2 tahun dan dikenakan denda sebanyak RM10,000. Kenapa kamu menangis ni? Inilah hukuman yang patut kamu terima atas segala perbuatan jenayah rasuah yang telah kamu lakukan. Kamu dah banyak makan duit haram, aniaya pelanggan, dan sekarang baru kamu nak sedih. Saya menyesal, polis. Saya terlalu tamak dengan duit sampai mata saya dikaburi oleh dosa. Tak guna dah kamu nak menangis. Lebih elok kamu gunakan masa di penjara ni untuk muhasabah diri dan perbaiki diri kamu ke arah yang lebih baik. Baiklah, polis. Terima kasih atas nasihat yang polis berikan. Saya berazam lepas ni saya akan bekerja dengan lebih beramanah dan berintegriti. Berdasarkan kisah yang kita lihat tadi, dia telah pun mendapat balasan di dunia. Namun apakah dia akan mendapat balasan di akhirat kelak? Abdullah bin Amru berkata, Rasulullah SAW bersabda, laknat Allah ke atas pemberi dan penerima rasuah. Hadis ini disebutkan secara umum sama ada kepada penerima rasuah yang hendak mendapatkan haknya atau menjauhkan diri dari terkena mudarat atau kepada pemberi rasuah untuk mendapatkan hak yang tidak syar'i. Larangan rasuah telah dinyatakan dengan jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana yang telah pun ditulis dalam Al-Quran, setiap manusia di dunia ini tidak akan terlepas daripada perhitungan yang adil di akhirat kelak.
berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 188 yang bermaksud, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebahagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Di sini, jelaslah bahawa rasuah adalah haram dan sesiapa yang melakukannya akan mendapat balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara kesan mengambil rasuah kepada individu adalah tidak mendapat rahmat Allah di mana ibadah, solat dan doanya tidak diterima. Hati akan menjadi hitam, teguran yang diberi tidak akan lagi diterima. Ini disebabkan rezeki yang diperolehi tidak lagi berkat, jadi apa yang darah dagingnya terima menjadi haram. Individu lebih cenderung melakukan larangan Allah. Seterusnya, kesan mengambil rasuah pada negara. Tiada lagi keadilan dalam negara kerana masyarakat akan mementingkan diri sendiri dan tidak lagi fikir tentang orang lain. Ini akan memburukkan lagi prestasi kerja, sejurus tiada kualiti bagi sebuah organisasi. Perbezaan jurang pendapatan ekonomi cetus keadaan yang tidak harmoni. Rasuah memang akan membuat diri kita senang dan mudah, namun rezeki yang diperolehi tidak lagi halal. Marilah kita berusaha untuk mengelakkan rasuah dan membina sasiah dengan integriti dan amanah. Dengan itu, rezeki yang diperolehi adalah dari sumber yang halal.